Ini kenyataan. Ini kenyataan, saudara. Sebab apa? Apabila kerajaan itu berlaku adil, apabila pemimpin itu tidak zalim menjadi pemerintah, maka akan ada limpahan kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah SWT. Ya. Ada saya jalan-jalan rezeki. Kalau kita fikir-fikir logik, mananya Anwar dapat duit? Dalam keadaan dia tidak membuat hutang. Hutang ada 1.5 trilion. Tapi kita tengok Anwar bagi peruntukan sana. Bukan umum, bagi. Ya, lulus. Macam dia kata dari pihak tandas. Bukan cakap-cakap. Tanyalah mana sekolah. Dah dapat pun peruntukan tu di sekolah. 70,000 setiap sekolah. Tanya pengetua-pengetua. Dah dapat pun. Ya, bukan sekadar umum, dia bagi. Ya. Jadi kalau saya fikir mana dia dapat duit? Dia tidak meminjam. Ya, pinjaman masih kekal, hutang masih kekal, tak meminjam pun. Tapi bagi bantuan membaiki kuartus tentera 200 juta, polis 200 juta. Ya. Sebelum pihak lain lagi, dah umum dah. Ya. Lepas tu bertemu pula dengan macam-macam toke-toke bagi bantuan kepada penuai getah dan juga petani. Ya. Baru ini dia naikkan pula harga padi 300 daripada asalnya puluhan tahun dengan harga RM360 satu tan. Anwar naikkan kepada RM500 satu tan. Ya. Tapi kita biasalah masyarakat Melayu. Ya. Kadang kita rasa galat dan sedih juga. Termasuk juga tentera. Ya. PN baru ni banyak undi-undi awal menyokong PN. Ya. Polis juga banyak yang mengundi PN. Tapi bagi Anwar, dia tak ada masalah. Ya. Bagi dia, bukan kerana kamu undi aku. Bagi dia, aku dah pergi ke kem kamu dan aku tengok sendiri bahawa rumah keluarga kamu memang patut dibaiki. Aku pergi ke setiap sekolah, aku tengok sendiri tandas rosak. Aku tak peduli anak ini anak orang PAS ke, anak orang PKR ke, anak orang UMNO ke, anak orang DAP. Sebab dia selalu cakap, anak India anak aku, anak Cina anak aku, anak Melayu anak aku, Iban Kelantan anak dia. Ada pernah dia ungkit-ungkit. Ya? Walaupun dia tahu warga tentera beri undi kepada PN. Digemas contohnya, calon kita kalah kerana kalah dengan undi awal. Ada pernah Anwar ungkit. Aku dah bagi kau, tak ada. Sebab dia pergi sendiri ke camp. Dia sendiri tengok rumah keluarga. Ini patut dia baiki sebab dia tengok dah berapa tahun. Sebelum ini dah mohon tak lulus. Dah mohon tahun lepas lagi. Tak lulus. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia buka fail, dia tengok permohonan dah ada buat lama. Tapi tak lulus. Itu yang disebut, dia panggil Saifuddin Nasution, dia panggil Mak Hassan sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai Menteri Dalam Negeri. Betul ke permohonan ini dibuat? Ya, betul. Apa keperluan dia untuk DP rumah keluarga sebagainya? Hari ini dia tengok fail, besok pagi dia luluskan. Tapi itu pun orang tak undi dia. Ada dia pelik. Ada dia kisah. Kita ada seorang Perdana Menteri yang bukan saja jaga kita. Kita bukan ada seorang Perdana Menteri yang nak menghapuskan kemiskinan tegar. Kita ada seorang Perdana Menteri yang tempat anak kita nak berak pun dia ambil tahu. Biarlah orang kata dia Perdana Menteri jamban ke. Pada dia tak ada. Tempat anak kau buang air pun Perdana Menteri ambil tahu, ambil kisah. Tapi orang tak undi dia. Petani. Hari pertama dia angkat sumpah. 2-3 hari selepas itu, dia pergi jumpa Syed Mokhtar Habari, minta duit. Sebab dia kenal Syed Mokhtar. Duit kerajaan dah tak ada. Dia buat ambil alih sebagai Perdana Menteri dalam keadaan hutang banyak. Duit tak ada. Tapi dia tahu petani merih. Dia pasal Syed Mokhtar, kamu dah banyak duit. Bagi sikit boleh tak? 10 juta, 50 juta Syed Mokhtar bagi. Terus bagi petani di Kedah. Ada orang Kedah nak undi kita? Tak. Ada dia kisah, dia tak kisah. Dalam keadaan Menteri Besar Kedah hentam dia, fitnah dia. Main belakang lah, alu bertemu belakang. Macam-macam daripada Sanusi kepada dia. Ada dia hentikan dan dia zalimi rakyat Kedah. Tak ada, saudara. Bahkan dia beri harga tak padi daripada RM360 satu tan kepada RM500. Kalau kita tengok rekod kenaikan tu, semuanya sebelum ini Perdana Menteri naikkan RM50, RM60. Dan kali terakhir bertahun dah, RM360 satu tan.
Anwar naik bukan RM10, bukan RM50. Daripada RM360 kepada RM500 tanpa dia berhutang dengan mana-mana. Mana dia dapat duit? Bagi kepada sawak, pada petani di Kedah. Tapi kalah kita di Kedah. Ada dia kisah. Negeri yang tak ada pilihan raya pun dia pergi, Sabah Sarawak. Ada satu tempat pelajar di Sabah. Tak ada sebab pilihan raya pun. Tapi dia umumkan bantuan. Pasal di kolej itu dia dah tiba masalah air. Dia terus umumkan bantuan di Sabah. Tak ada pilihan raya pun. Tambatan banjir di Kelantan. Bukan sekat umum. Dah bina dah separuh jalan. Dah ada orang ambil gambar dah. Dah siap dah. Dalam proses menyediakan tambatan. Dah naik dah pun tambatan banjir tu. Bukan sekat umum. Muhyiddin ni umum aja. Ini dah siap naik dah. Tambatan banjir. Ada dah. Dah ada gambar dah kat situ. Ambil video. Ya? Nak jaga orang Kelantan jangan hanyut dalam air. Nak jaga orang Kelantan jangan kampung dia tenggelam. Bagi peruntukan. Termasuk juga di Johor. Tapi orang Kelantan tetap tolak. Setakat tolak tak apa lagi. Pemimpin mereka kata Perdana Menteri tak buat apa. Bodoh. Ni, orang yang jaga sehingga ke tandas anak kita. Anak kita nak kencing berak. Kesihatan anak kita. Keselamatan, kesihatan anak kita. Dia jaga. Tergamak kita benarkan pemimpin kita gelar dia bodoh. Lebih tak kata apa. Lebih mungkin dia reda dengan akhlak sedemikian rupa. Ya? Bahkan lebih pun sama. Mencarut atas pentas. Sebab tu saya katakan. Ya? Kita di bawah ini. Kita tahu Anwar takkan jawab lebih daripada itu. Dia tak akan letakkan diri dia level macam Sanusi. Dia tak akan letak. Tapi kita sebagai penyokong dia. Kita akan berdepan dengan orang macam ni. Biarlah kita letak diri kita. Untuk depan dengan orang yang biadab dan celupa seperti Sanusi. Ini bukan soal pilihan raya. Pilihan raya dah habis. Kita cakap apa pun sekarang ini, dah tak ada kena-mengena dah dengan pilihan raya. Tapi sekadar nak bagi tahu. Ya, sampai bila politik Malaysia ini sejijik ini. Kita masih lagi main emosi. Memilih wakil rakyat pun ikut emosi. Bukan kerana dia boleh ke tak boleh. Ya, kita lupa bahawa wakil rakyat dia akan mewakili kita. Orang seperti Badur Bakhtiar tu. Ya, bercakap pun pakai teks. Ya. Sebelum ini pengalaman dia hanya di padang bola. Tiba-tiba jadi calon, bercakap pakai teks. Bila tanya manifesto, tunggu saya menang dulu. Sekarang dah berapa kali dah menang, tanya dia balik manifesto. Dah ada. Memang tak ada lah. Orang macam ni nak suruh kita berbalandun. Kalau bercakap pakai teks, bayangkan macam mana dia nak berbahas landun. Sempat ke dia nak buat teks dalam soal jawab. Tapi kita tak masalah. Kita kira sentimen. Aku tak kisah. Letak surah dalam Badur Bakhtiar pun aku akan undi. Tapi yang akhir yang susah kita. 5 tahun. Bukan sehari lagi. Bukan 5 hari. 5 tahun. Nak hadapi. Bila susah besok salahkan yang pusat. Macam Kelantan lah. Sekarang ni kita tanya Kelantan. Masalah air ke. Masalah apa pun di Kelantan. Oh, yang pusat nak tirikan. Ya, alasan dia tu lah. Kami dia nak tirikan bertahun-tahun. Macam mana kami nak membangun? Kami nak tirikan. Kami nak tirikan. Wahlah sekali pilihan raya, kita sendiri memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh jadi wakil rakyat kita. Orang seperti Nak Amar tu jadi pemimpin. Lepas tu bila dia gagal nak bangunkan negeri, kita pun salahkan pusat nak tirikan kita. Walhan Negeri Sembilan. Ya, Aminuddin jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Waktu itu pusat pun bukan kami perintah. Aminuddin pernah menjadi kajian negeri yang di pusat, bukan bersama dengan dia. Kenapa dia tidak menyalahkan kajian pusat? Boleh aja dia bangunkan Negeri Sembilan. Boleh aja. Kenapa Kelantan tak boleh? Bahkan Kelantan diberi peluang pula jadi kajian 33 bulan. Menteri daripada Kelantan, Menteri Jaga Air. Tak selesai. Nak tunggu 30 tahun baru selesai. Pilihan baru ni kita bagi tahu. Kalau nak selesai masalah, bagi kepada kita. Sedangkan bayangkan saudara, waktu
Kelantan jadi pembangkang, kerajaan paduan jadi kerajaan pusat, itu pun UMNO bagi bantuan. Ya. Bayangkanlah kalau Kelantan itu satu aliran dengan kerajaan pusat, bermakna lagi cepat dan lagi banyak boleh dapat. Sedangkan kamu tidak bersama dengan kerajaan pusat pun kamu boleh dapat. Kalau bersama bermakna lagi cantik. Tapi tak mau. Cukuplah. Ya. Sebab bagi dia, kalau kita lawan kerajaan pusat pun, dia bagi juga duit. Ini masalah dia. Bila Perdana Menteri dapat Perdana Menteri yang baik, Perdana Menteri yang jujur, ya, kita pijak kepala dia. Ya, kita pijak kepala dia. Tak apalah kita bagi kepas. Sebab minta dengan Anwar Besar, dia bagi juga tu. Anwar biasa dia bagi juga. Ya, orang fitnah dia pun dia maaf. Razman Zakaria fitnah dia pun dia maaf. Kawan kena Anwar tu. Kita lah biarlah perintah. Tak ada duit, tak ada PT, kita minta dengan dia. Dia mesti bagi punya. Ni ada. Kita ambil kesempatan. Good morning Abang Wan. Semoga dalam keadaan sihat Abang Wan. InsyaAllah, amin. Sama-sama kita. Okey Abang Wan, pagi ni mungkin saya akan buka topik yang panas sikit lah Abang Wan, sebab saya ada satu ketidakpuashatian saya lah. Janganlah Memang panas sangat. Okey. Okey, macam ni Abang Wan. Dah puas lah berada dalam kepanasan ni. Okey, macam ni Baru Abang dah Wan. rasa sejuk sikit. Okey. Tapi saya bolehlah cerita sikit. Abang Wan, sekarang ni untuk Negeri Sembilan, ada sekarang ni berlaku dalam dilema sekarang ni. Tadi pun saya dengar ada ketua-ketua bahagian Negeri Sembilan duk berebut menteri besar sebab kata tak berunding. PH sekarang ni menang 17. UMNO memanglah nak kira satu parti, dia menang 14. Saya cakap terus-terang, kalau UMNO still buat perangai abang besar dalam ni, benda ni UMNO akan bungkus sampai bila-bila kalau still buat perangai macam ni. Saya tahu banyak ketua-ketua bahagian Negeri Sembilan semua pro PN. Sebab tu dia boleh runding dengan Peja. Saya tak heran kalau ketua bahagian apa yang bla-bla Negeri Sembilan ni memang pro PN. Kau Saya jangan tahu bimbang, Ujat. Ya. Kau jangan bimbang. Sekarang ni dia buat ugutan tekanan saja. Dan dia tidak akan buat. Sebab kalau dia nak bagi runding dengan Peja, dia kena keluar parti. Kecuali BN pusat restu. Dan aku tak yakin Zahid akan restu. Zahid takkan restu. Kalau Zahid tak restu, bermakna dia terpaksa keluar parti untuk masuk PN. Keluar parti di Negeri Sembilan atau nampak parti telah dikuatkuasakan. Kalau kau keluar saja parti, automatik kosong balik semula, kita letak calon kita lah, pick up bertanding. Susah. Cuma satu je lah Abang Wan. Saya cuma nak bagi tahu ni, sepatutnya UMNO kat macam ni muhasabah diri. Alah, depan Zahid itu hari kan, depan Zahid sendiri Anwar Umum. Anwar Umum nama Amin sebagai Menteri Besar. Depan Zahid, depan Anthony Lok, masa ceramah Mega Madani di Negeri Sembilan. Zahid dengar, Mak Hassan pun dengar. Amin adalah bakal Menteri Besar. Sekarang ni yang lain, yang pemimpin tak bercakap sekarang ni. Mak Hassan pun tak bercakap. Zahid pun tak bercakap. Yang bercakap ketua-ketua bahagian, dia orang ni lapar projek. Dia nak buat macam style dulu, tu je. Okey. Cuma tu lah, saya nak cuma bagi tahu macam mana DAP boleh berbesar hati dekat Perak, dia boleh bagi tahu walaupun kursi dia banyak. Takkan UMNO tak boleh nak buat macam tu. Kan? Negeri Sembilan tu, lenggeng tu kita bagi tahu, kursi menang amanah tu. Ya, betul Abang Wan. Dia tak boleh nak tunjuk tamak macam tu. Betul. Tapi aku bimbang. Tapi aku selagi aku tak dengar daripada mulut dia, aku tak percaya sebenarnya. Kalau setakat benda tu dia viral dalam tulisan, aku tak percaya, takut orang nak laga-lagakan. Kecuali ada temu ramah dia dengan ketua bahagian contoh. Kan? Dan dia bercakap dalam temu ramah itu, saya tak puas hati, saya nak juga Menteri Besar. Itu memang kita boleh attack lah. Tetapi kalau setakat kenyataan tulisan ataupun itu, aku kena berhusnuzan lagi. Berhusnuzan lagi. Aku takut orang nak laga-lagakan. Abang Wan, selamat pagi Abang Wan. Tadi pun saya pun dengar macam Abu Jihad juga tadi dalam room. Saya anak negeri. Saya anak negeri tadi. Aku semalam tadi aku dengar dah. Ada di mana Sabri Ismail pun ada dekat situ tu yang mengenai itu tadi. Seorang yang bekas wartawan daripada utusan tu tadi, dia ada macam Sabri cakap, dia ada kecenderungan tau untuk, bagi saya dia seolah macam nak menghasut tau. Maksud macam-macam ni tadi supaya macam mereka satu gertakan kepada gabungan itu sendiri. Mereka nakkan seolah, sebab mereka kata mereka memenangi 14 kursi BN dekat situ. Dia lupa BN tu tadi adalah
walaupun dia UMNO 14, tapi dia menggunakan lambang BN. Macam mana kalau BN tu tadi, sebab daripada BN tu sendiri tidak ada wakil daripada MIC ataupun MCA sebab mereka kalah di tempat. Takkan nak Betul. serahkan kursi untuk mereka kan. Jadi bagi saya adalah tidak baguslah untuk kerajaan macam ni. Dan saya juga tidak bersetuju ini seolah macam satu provokasi kepada PXBN tu sendiri. Macam Abang Anwar cakap tadi, di mana setiap mana-mana PMX buat kempen apa cara Abang West. Kasa tutup mic, Kasa tutup mic, Kasa. West tengah cakap tu. di mana PMX sendiri cakap dah, macam orang cakap, dia telah mengumumkan sekiranya kita masih kekal menjadi kerajaan, kita memenangi PRN Negeri Sembilan, dan yang Amiruddin dia akan dilantik semula sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Tak ada apa orang kata tadi, tak ada pertikaian. Kenapa kalau pemimpin UMNO ataupun calon UMNO yang bertanding kat situ, mereka tak bantah pun. Oh, kami tak mau. Sekiranya kami yang banyak memenangi pilihan raya 14, kamu orang kurang, kami nak jadi Menteri Besar. Tak ada pertikaian pun benda macam ni. Dan macam Berbuan cakap tadi, benda ni telah dipersetujui. Mak San pun tak ada cakap apa. Lepas tu kenapa? Ya sebenarnya ada satu dua lah ketua-ketua bahagian yang nak. Tak, satu lagi ada. Saya ingat Abu Jad ingat tadi ada satu Datuk siapa? Datuk Seliman daripada UMNO sendiri pun. Dia macam seolah tadi tidak diajak berunding. Kalau takut akan berlaku sebaliknya. Seolah mereka ni yang sebenarnya adalah pengkhianat. Macam pengkhianat. Nak sebutas kerajaan itu sendiri. Mereka lupa. Bagi saya jangan tamak. Sebab kita tengok dekat Perak. Perak berapa don UMNO menang tu. Tetapi dengan parti yang lain, dengan dalam perkataan sendiri ada Amanah, ada PKR dekat situ, dekat UMNO, dekat Perak. Mereka apa orang kata tadi, mereka terbuka luas. Mereka tu berjiwa besar. Mereka berjiwa besar. Berjiwa besar, melantik bersetuju Datuk Seri Serani tu menjadi Menteri Perak. Kita tak ada apa pun. Sama juga kita dekat sana. Kita berunding dengan itu dalam masa yang sama kita boleh tengok bahasa satu dekat Perak yang Pija tu, kita boleh tengok apa yang Serani cakap tadi. Dalam masa sama mereka berunding. Mereka cuba nak beli adun daripada UMNO yang menang ni tadi supaya pergi melompat dekat Bersatu tadi. Kita kena ingat benda tu. Kenapa? Saya ingat kepada orang UMNO lah. Tolong jangan buat sebarang-barang macam ni. Kamu telah dihaniati oleh pemimpin kamu sendiri yang mereka keluar daripada UMNO pergi ke Bersatu. Patutnya mereka ni kena orang tu, patutnya Bersatu tu kena hukum, bukan menghukum parti kamu sendiri. Saya pelik lah. Aku selagi tak keluar statement daripada pimpinan, aku anggap ini sebagai benda yang nak melaga-lagakan. Betul. Jadi statement daripada Mak San kata dia serah pada Majlis Presiden, Majlis Kerajaan Perpaduan. Itu Mak San punya komen lah. Kan? Serah pada Majlis Kerajaan Perpaduan. Jadi Zahid pun tidak ada komen apa-apa. Zahid mungkin dia setuju yang apa yang Anwar umumkan. Anwar dah umum dah depan Zahid pun. Zahid pun dengar. Anwar umum bahawa Amin adalah Menteri Besar. Dan DAP Negeri Sembilan adalah kingmaker di situ. DAP pun kata dia sokong Amiruddin sebagai Menteri Besar. Kan? Padahal dia orang semua dengar tu. Dia orang semua dengar. Betul. Tapi sengaja lah. Boleh saya mencelas sikit? Okey, dia macam ni bang. Ini semua naratif daripada musuh. Kita pun ada saitro. Dia pun meracun-racunkan benda ni je. Seperti Abang Wan cakap, selagi pimpinan atasan tak cakap, kita di pihak kita pun tak payah cakap pun, relax je. Biar mereka riau, mereka melalak. Mereka kan kerakusan 6-0. Alah dapat 3 sama. Jadi mereka tak ada apa. Mereka tu nak kuasa je semata-mata. Dia kena Yang campur pun tak kuat kerajaan tu. Bodoh lah. Bodoh lah. Dia campur dengan ngam je. Jadi pihak belah kita, tak. Adi. Jadi pihak belah kita tak payah termakan pun naratif mereka main. Naratif lah ni, kita patut kata Muhyiddin Yassin bila nak tak jawatan, tak dapat 6-0 naratif kita Dia tu sebenarnya kasar. Memanglah pimpinan tak sebut, tetapi datangnya daripada ketua bahagian. Dia yang bagi peluru. Ini masalahnya. Sepatutnya kalau setakat setro yang cakap, okeylah kita tak payah layan.
Tapi masalahnya calon tu sendiri, ketua bahagian tu bercakap, dia yang bercakap awal-awal. Jadi benda ni jadi peluru. Sepatutnya kau dah menang ke apa, dia duduk diam tunggu pimpinan buat keputusan lah. Tunggulah majlis kerajaan perpaduan buat keputusan. Biar Anwar bincang dengan Zahid apa semua kan. Apa susahnya? Sepatutnya tak payah bincang tu pasal benda dah umum. Nak bincang apa lagi? Dah umum dah. Waktu dalam kempen kita umum dah nama Menteri Besar ni. Bawan. Sebab tu Pulau Pinang dia angkat sumpah pagi ni. Mana ada bincang-bincang pasal benda dah umum awal dah. Pulau Pinang dia jadi ketua menteri. Dan UMNO Pulau Pinang pun tak berbunyi pasal tak perlu nak ada bincang pun. Dah umum masa kempen umum dah. Yang umum tu presiden, pengerusi. Macam di 9 dah umum dah. Pengumuman dibuat oleh Anwar depan Zahid, depan Mak Hassan. Kenapa pula bila dah kita dapat, kita nak bincang-bincang lagi? Macam saya cakap, depa menang 4 kerusi, depa duk melalak apa? Buat Macam anjing apa tulang. Apa yang mereka cuba lagakan macam ni tahu, sebab ini orang UMNO sendiri yang cakap ni tadi. Macam Bob yang bekas wartawan dengan Datuk Sulaiman tu cakap tadi. Dia cakap apa tahu? Sebab kena ingat dia cakap UMNO ada 14 kursi. Lepas tu si Sabri cakap tadi, ya betul, memang tak kita ni. Tetapi jangan lupa mereka berdiri atas satu nama Barisan Nasional. So apa? Jaga Pakatan Harapan. Kita tak boleh mengatakan yang Pakatan Harapan ni tadi contoh DAP dia berapa belas kursi. Yang daripada Pakatan Harapan ada 5 kursi. Kita balik pada situ, dia kena tengok balik dekat Perak macam mana. Dia satu. Sebab tu aku tak risau. Aku tak risau. Dia cakap macam tu. Dia cakap aku tak risau. Dia cuma nak melaga-lagakan. Yang kedua, benda tu tidak boleh dilaksanakan kerana di 9 telah pun melaksanakan atas 4 parti. Kalau UMNO nak juga, UMNO kena minta kebenaran daripada UMNO pusat. Aku yakin Zahid takkan setuju. Kalau Zahid tak setuju dan UMNO di 9 nak juga, dia tak pasal keluar parti. Untuk nak bersama dengan PN. Bentuk kerajaan baru di 9, dia kena keluar. Bila kena keluar, otomatik pilihan raya lah. Ada chance lah kita masuk pula, PKAT masuk. Dan rakyat akan tolak dia. Dia macam ni lah. Kita ingat lagi masa nak bentuk kerajaan di Perak. Pok-pok sana duduk meroyan lah. Datuk Syarani ni MB Perak je kata, ini di pusat lah, relax lah apa. Hampa nak sibuk apa belah sana. Macam tu je. Kita dekat sini gelak je lah. Orang pun nak main naratif ni bukan laku pun kok mana pun kami kat pusat. Hampa nak batu api buat apa macam Abang cakap, kalau campur majoriti kami paling kuat. Jadi takkan aku nak duduk paling lemah. Lekeh lah duduk paling lemah. Apalah. Jadi lagi nanti siapa yang pro yang pihak belah kita ni, kita gelak dan kita kata penguji bila letak jawatan. Macam tu je. Dia orang bila nak letak jawatan, ingat kata Tengah Kelantan gaduh. Nak rebut menteri besar, ingat kata tak dicalon nama Pancu ni Amal. Ni Amal tak dicalon nak cerita. Alhamdulillah. Oh, Hadi awak Aman Hadi paling seronok ni Amal tak dicalon. Cerita okey Badan Kelantan. Dia bising hari ni, dia keluar kenyataan, dia kata gerakan Perubuh ni Amal gagal. So tak apalah, dia menang lah. Tapi nak tahu gagal ataupun tak, kita tengok dia jadi menteri besar ataupun tak. Kalau kejayaan gerakan Perubuh ni Amal tu, ni Amal tak jadi menteri besar, maknanya kejayaan yang paling besar lah pada gerakan tu. Okey, cuma Abang Wan, saya nak komen sikit berkaitan dengan ruang-ruang lah. Abang Wan ada admin ke Abang Wan? Apa dia? Kat bawah ni, moderator. Ada budak aku. Kadang time aku live, kadang dia orang bekerja, biasalah. Tak, dia macam ni. Kalau boleh, kena beramaikan admin supaya komen-komen sahabat-sahabat PAS tu tak masuk lah. Sebab kita dah tak perlukan aku biarkan je dia masuk. Jangan tak kau nak. cakap dia nak kritik hentam aku ke, nak hentam aku botak kepala ke, tak apa. Tapi jangan cakap lucah, jangan komen benda-benda yang boleh mengakibatkan room ni kena ban, itu je. Kalau dia kata bang botak tu tak apa, botak tu tetap kacak bang. Yang paling penting sekali adalah dia sebenarnya, kalau kita lihat, sebenarnya kejayaan Perikatan Nasional adalah bila dalam TikTok dia block semua sumber-sumber yang selain daripada sumber-sumber dia. Jadi masyarakat yang menilai, dia boleh menilai ucapan dia orang, komen dia orang sahaja, menyebabkan semua benda tu masuk dalam kepala dia. Dan kalau kita lihat, kita punya terlalu terbuka. Kalau kita marah Anwar sebab terbuka, sama juga kita. Kita ajar masyarakat terbuka, tapi masyarakat kita, IQ masyarakat kita tak sampai untuk level keterbukaan tersebut. Jadi, kalau kita biarkan macam ni,
hancur. Sebab orang akan sentiasa attack kita, yang bawah yang kononnya 50-50, mungkin dia boleh terima kita, tapi bila baca komik ramainya orang benci kita. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita kena nilai bang. Saya rasa lah, sebab ni kena tiru juga Perikatan Nasional. Kita tak boleh terbuka, tapi orang yang 50-50 dia masuk sini, dia tengok satu line je. Maksudnya kata-kata kita, kenyataan kita semua hampir selaras dan dia boleh terima dengan mudah. Tapi kalau ada komen-komen negatif apa benda semua, dia pun fikir grup ni tak boleh pakai lah, orang ni tak boleh pakai lah, semua kena hina. So sebab walaupun ataupun anak seluar, sahabat-sahabat PAS ni dia konsisten, istiqomah, dia punya naratif-naratif jahat yang dia bawa. Dia akan copy paste, jihad dia memang macam tu, dia ingat benda tu dapat pahala. Setiap kata-kata fitnah dia ingat dapat pahala. Jadi orang-orang biasa akan dengar dan nilai benda tu adalah betul bila konsisten. So saya harap mana-mana komen daripada sahabat-sahabat PAS kena block, kena mute. Dan kalau kat atas ni ada ruang, kalau nak berdebat, tapi pastikan jangan bagi ruang dia cerita 5 poin satu masa. Satu poin terus jawab dan cantas, dan tekan supaya dia keluar. Sebab kita tak boleh nak terlalu independen, terlalu terbuka. Kalau terbuka ni adalah ruang untuk kita jatuh. Macam mana PMX terbuka, pergi bagi pergi bagi umum bantuan sana. Hatta kaki tangan kerajaan sendiri pun tak menyokong kebaikan kita. Sebab kalau kita lihat kaki tangan kerajaan sebelum ni kena tekan dengan UMNO apa benda semua, dia orang sokong. Dia kena undi wajib pun dia orang terpaksa sokong dan dia tak protes pun benda tu. Dan akhirnya dia orang ingat setiap kerajaan ni adalah kerajaan yang zalim pada mereka. Dia ingat kerajaan ni adalah kerajaan UMNO lagi. Jadi sebab tu saya rasa benda-benda macam ni kita semua grup Pakatan Harapan Madani semua kena bersikap lebih dictatorship, lebih undemokratik, bukan untuk masa ni, untuk masa akan datang. Cuma untuk 5 tahun pertama ni kena bagi masyarakat sedar dulu, cerdik dulu. Selepas ni kita buka ruang untuk masyarakat cerdik ni. Saya rasa tak sampai dalam masa perubahan terdesak macam ni. Sentimen osobiah, sentimen perkauman yang dimainkan mudah melekat dekat bangsa kita. Padahal tak ada apa pun berlaku. Padahal cari makan kat Selangor, KL, tak ada siapa lagi orang Kelantan murtad sebab environment Selangor tak bagus. Tak ada lagi orang Kelantan yang bangun jadi jahat, jadi perompak pencuri sebab environment tak bagus. Di Kelantan pun banyak orang isap dadah, orang curi apa benda semua. Tapi di Kelantan, kita tawarkan air yang bersih, fasiliti yang baik untuk rakyat, tak diterima. Yang ditahu adalah Anwar peliwat, Anwar LBGT, Anwar nak cerah negara ni pada Cina. Tu je. Tak ada. Abang tak boleh cerita lah kita kalah sebab apa. Faktor utama adalah fitnah tu je. Orang kampung tak tahu pun siapa Anwar, tak tahu pun apa agenda Pakatan Harapan. Yang dia tahu Anwar peliwat, Anwar LBGT dan selalu kat bawah ni pun tak tulis. So kena bijak untuk kita jangan menjadi orang yang menyumbang kepada kemenangan Perikatan Nasional selepas ni. Boleh mencelah. Masuk. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Abang Wan. Salam. Apa nama, saya pagi ni nak tanya Abang Wan. Sebenarnya saya tak boleh move on Abang Wan dengan kekalahan Ulu Kelang dengan Taman Medan. Memang tak boleh move on langsung. Apalah. Alah, kalah sikit je aku Kelantan ni kalah teruk. Dah lah petang undi Barisan Nasional. Relax lah. Kan, dia macam ni tau kan. Dia, bila kita, sebab aku ni pengundi M46 Peluang Kelang. Kita tahu kekuatan dua-dua DUN dulu kan. Lepas tu bila kalah macam ni, memang menjadi kesukaran lah untuk aku menerang. Relax bang. Orang UMNO Kelantan pun tak undi UMNO bang. Tak keluar mengundi. So relax lah. Relax, tenang-tenang, sabar. Benda dah lepas. Kita jalan ke depan. Aku boleh fikir positif. Aku makin semangat tau. Cuma walaupun aku kecewa, tapi aku sangat bersyukur tau. Aku syukur sangat sebab DUN Kota Lama Kelantan PH dapat tembus. Itu benda paling besar aku rasa dalam hidup aku. Dr. Hafizah nama dia. Dr. Hafizah. Dr. Hafizah. Kerja dia gila bang. Dr. Hafizah ni memang betul-betul gila memang kita tengok dalam Facebook, dalam TikTok. Dia memang hold out betul-betul. Ni adalah calon yang betul-betul boleh menang. Dan kalau kita lihat calon-calon lain macam tak ada buat kerja, tak tahu apa dia nak kempen. Jadi bagi saya ni adalah indikator orang yang hebat. Pagi ni dia dah turun dah. Jumpa ke lapangan, jumpa dengan peniaga, ucap terima kasih, mengundi. Okey, tu orang-orang yang hebat lah. Dan kita kena tahu Kota Lama ni adalah kubu kuat PAS. Tak pernah parti selain daripada PAS menang. Jadi bila ada Dr. Hafizah dah beri kemenangan di kubu kuat, maksudnya 50% di kawasan tu, di kawasan bandar, orang bandar, Kota Baru, Kota Lama adalah orang-orang yang cerdik, yang bijak lah.
Okey. Tu Okey, lah. Lepas tu Putri, kita Putri ada apa, Assalamualaikum Putri? semua. Kita bagi Putri cakap. Ada apa, uh, Putri? okay lah, saya dah pun ada kerja sikit. Okay Abang Wan, terima kasih Abang Okey, Wan. terima kasih, Nek. Selamat Okey. berjuang Abang Wan. Assalamualaikum Abang Wan. Salam. Sorry tak dapat jumpa Abang Wan masa Abang Wan turun. Tak Pasal apa. masa tu saya masih kat hospital. Sihat dah sekarang? Jadi sebelum saya pergi operation tu, saya tanya doktor dulu. Doktor, kalau saya operation ni, saya sempat tak pergi mengundi? Doktor kata okey. Jadi doktor siap bagilah surat untuk saya pergi mengundi tu kan. Jadi saya walaupun lepas operation saya pergi jugalah. Mundi Saya kat mana? bersyukur Mundi Syalam dia Kota Anggerik, Abang Wan. YB Oh, saya Kota Najwan. Anggerik. Oh, Najwan. Najwan. Jadi Alhamdulillah lah. Menang. Saya cukup takut hilang Selangor. Pasal saya tak rela air di Selangor dikotori. Jadi saya bersyukur sangat-sangat. Lepas tu, Ya. bila umur 60 nanti, lama lagi lah kan, warga emas di Selangor dapat RM150 setahun, Abang Wan. Dia tak kira UT20 ke, B40 ke, M40 ke, semua orang dapat. Because masa tu semua orang dah tak kerja. Betul tak? Dah pencen kan? Yalah. Jadi maknanya Selangor ni dia hargai daripada lahir sampailah nak masuk ke liang kubur nanti. Jadi sebab tu saya sakit-sakit ke apa ke, memang saya pergi juga mengundi. Alhamdulillah Selangor dipertahankan walaupun adalah benda-benda yang kita terkilan, tapi nak buat macam mana kan, Walaun ni tak boleh nak educate. Memang tak boleh educate.